COVID-19 telah pun melanda dunia lebih daripada setahun dan pada hari ini ataupun beberapa minggu kebelakangan ini salah satu mutasi baru telah pun dikesan di United Kingdom dan juga London telah pun menguatkuasakan lockdown pada Christmas akan datang untuk mengekang daripada kes COVID-19 terus meningkat di sana. Beberapa minggu ini dilaporkan lebih 60% kes di London diakibatkan oleh mutasi baru ini. Itu sedikit gambaran apa yang berlaku di United Kingdom dan juga ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang masih lagi berada di sana dan kita akan dapatkan gambaran dengan jelas tentang beberapa penduduk Malaysia yang tinggal di sana. Sebelum itu kita lihat dahulu kliping ini. Pastinya salah satu kota yang paling sibuk di dunia, kota London, akan dihiasi dengan pelbagai acara, tetapi tahun ini agak unik. Kita nak dapatkan gambaran bersama dengan penduduk Malaysia di sana. Bersama kita melalui talian Skype sekarang adalah Siti Sarah Abdul Mujib, penolong pegawai takbir, pejabat pendidikan dan latihan Jabatan Perkhidmatan Awam di London, dan juga Mustafa Abdul Razak, chef autentik menu Malaysia, Melayu dan juga Western yang bekerja di sana. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat? Alhamdulillah, sihat. Jadi sekarang pukul 1.40 pagi, beza 6 jam kita di Malaysia dan juga di London pukul 1.40 pagi. Jadi mungkin anda berdua boleh ceritakan sedikit bagaimanakah gambaran di London sekarang? Okey, Assalamualaikum daripada perantau. Keadaan sekarang di London, kita dah seakan-akan lockdown semenjak hari Ahad lepas, iaitu semalam. So kita di London telah sebagai yang dikenali sebagai Tier 4. So semua diharuskan duduk rumah, tidak dibenarkan keluar rumah untuk berkumpul. Cuma dibenarkan seorang sahaja untuk membeli barang ataupun berjumpa di mana-mana saja. Cuma dibenarkan seorang saja. Kalau di pejabat kedutaan pula bagaimana dari segi dari segi kerja harian bagaimana, dan juga dari segi aktiviti ekonomi penduduk pula bagaimana? Secara silakan. Okey, buat masa ini Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London mengamalkan bekerja dari rumah secara selang sehari. Dan di samping itu kegiatan ekonomi di London, semua perniagaan yang mana kita panggil non-essential retails ditutup. Hanya essential retails, contohnya di pasar-pasar raya, farmasi, dibenarkan dibuka di Kota London. Jadi apabila mutasi baru COVID-19 telah pun diumumkan di sana, bagaimanakah kerajaan di sana bertindak dan juga bagaimanakah dari segi aktiviti ekonomi khususnya di Pejabat Suruhanjaya Malaysia di sana dalam menerima perkara tersebut dan juga mengarrangekan ataupun meletakkan susunan kerja masing-masing, bagaimana?
Okey, sebaik saja kita mendapat tahu bahawa terdapatnya mutasi COVID-19, kita Pejabat Suruhanjaya Tinggi terus mengarahkan semua anggota, home based staff dan anggota keluarga mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan United Kingdom. Lebih-lebih lagi dalam kita menjalankan kehidupan seharian yang mana SOP yang dikenal pasti yang memang kita ketahui, basuh tangan, memakai pelitup muka dan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 2 meter mesti diamalkan. Ya, dari segi pembelajaran dan juga pengajaran pula bagaimana di universiti? Saya difahamkan Siti Sarah sedang melanjutkan pelajaran sekarang. Saya sedang bertugas di Pejabat Pendidikan dan Latihan JPA London, yang mana kita menguruskan pelajar-pelajar tajaan JPA. Jadinya universiti masih menggalakkan student menghadiri pengajian seperti biasa, namun kebanyakan universiti mengamalkan pembelajaran secara online dan pihak JPA London menasihatkan pelajar-pelajar kita menghadiri kelas ataupun pulang ke UK untuk menghadiri kelas, memandangkan pelajar-pelajar tersebut dapat memanfaatkan segala kemudahan universiti dan mengambil kira perbezaan waktu selama 8 jam sekarang, dan juga pelajar-pelajar ini sekiranya terdapat sebarang masalah boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pejabat PPL London. Dari segi penguatkuasaan penggunaan vaksin pula bagaimana sehingga sekarang perkembangannya bagaimana di sana, Cik Mus? Okey, bermula pada 8 Disember yang sedia maklum, vaksin yang pertama yang didoskan kepada warga yang berusia 90 tahun. So yang pihak kerajaan fokus kepada umur 80 tahun ke atas, kemudian home care dan tempat jagaan orang tua. Itu yang diutamakanlah buat masa ni. Puan Siti, bagaimana pula dengan proses pengajaran dan juga pembelajaran untuk anak-anak yang masih lagi bersekolah sekarang? Di rumah pula bagaimana? Okey, di UK sekarang ni sesi persekolahan berjalan seperti biasa. Jadinya di sekolah sendiri, sekolah telah mengamalkan kita panggil bubbles, iaitu mengikut tahun pelajaran anak-anak lah. Jadinya di sekolah pun kita telah diberitahu, ibu bapa telah diberitahu bahawa anak-anak akan disediakan hand sanitizer. Lepas tu ada waktu mengikut tahun-tahun pelajaran masing-masing. Jadi tak ada dikumpulkan semua sekali seperti persekolahan yang selama ni kita amalkan lah. Jadinya kita lebih yakinlah anak-anak di sekolah, kita lebih senang hatilah bila diorang pergi sekolah tiap-tiap hari kan. Oh, okey. Encik Mus pula saya dengar merupakan salah seorang chef di sana. Jadi bagaimanakah COVID-19 ini memberi kesan kepada industri F&B di sana khususnya, dan juga bagaimana Encik Mus mengadaptasikan keadaan sekarang dan juga cuba untuk mencari pembaharuan dalam kerjaya? Okey, sejak COVID bermula pada awal tahun ya, semua kita punya restoran yang berada di London semua terkesan dengan tanpa ada turis daripada mana-mana negara yang boleh masuk ke London. So inisiatif yang kita buat, kita memasak daripada rumah dan kita advertise dalam Facebook untuk proses take away.
kepada pelanggan-pelanggan kita buat masa ni. Penerimaan untuk daripada secara berniaga secara fizikal kepada berniaga dalam talian bagaimana? Masyarakat di sana menerima perniagaan dalam talian itu bagaimana, Cik Mus? Masyarakat London terutamanya memang mereka lebih suka membeli dalam talian. So kerana mereka tidak dapat pergi ke restoran, kerana restoran hanya dibenarkan untuk take away sahaja di London sekarang. Jadi baki beberapa hari lagi sebelum menyambut hari Natal ataupun hari Christmas, pastinya tahun sebelum ini merupakan tahun-tahun yang agak meriah, seluruh dunia menyambut Christmas. Jadi di sana situasinya bagaimana sekarang? Situasi sekarang sejak hari Ahad lepas, kerajaan United Kingdom tidak membenarkan sesiapa sahaja keluar daripada kawasan, terutamanya di London, tak boleh keluar ke daerah lain sehingga tahun baru. So dinasihatkan stay at home, tidak dibenarkan keluar untuk kalau tak ada benda-benda yang important. Jadi ini adalah kali kedua kerajaan Britain mengenakan lockdown, betul? So, ya, betul. Ini adalah kali kedua. Jadi apabila kita melihat daripada situasi yang berlaku ini, kalau di Malaysia ini kita wujudkan SOP dan juga protokol kesihatan dan juga keselamatan untuk kita mengimbangi antara kesihatan dan juga ekonomi. Kalau di sana pula bagaimana untuk mengimbangi antara kesihatan dan juga janaan ekonomi? Okey, seperti di Malaysia jugalah, untuk keselamatan dan ekonomi itu yang kerajaan UK menetapkan hanya seorang anggota keluarga, ketua keluarga untuk keluar bekerja sekiranya diwajibkan hadir ke pejabat atau di tempat-tempat kerja yang lain. Dan juga sekiranya terdapat keperluan untuk membeli barang, kita hanya boleh, kalau digalakkanlah untuk keluar mungkin dalam seminggu sekali, tak perlu keluar tiap-tiap hari dan tak perlu membawa anak-anak. Maknanya kita lebih macam Malaysia jugalah sebenarnya. Jadi masih ada lagi sektor ekonomi yang telah pun yang dibuka dan juga ada sektor ekonomi yang ditutup sepenuhnya. Sama seperti Malaysia ataupun bagaimana? Sekarang di UK dibenarkan buka supermarket, restoran, itu saja yang dibenarkan sekarang. Okey, jadi masih lagi ekonomi dan juga kesihatan itu diimbangi. Dari segi aktiviti riadah sebelum lockdown ini dijalankan untuk kali kedua, terutamanya untuk tahun baru ini, bagaimana aktiviti riadah dan juga aktiviti sosial itu dijalankan? Okey, aktiviti sosial dibenarkan untuk di luar rumah, untuk bersukan, berbasikal, berjoging, memang dibenarkan. Tetapi mesti kena mengikut SOP yang betul. So, kena kekalkan jarak 2 meter, tidak boleh berkumpul sesama sendiri. Yang sedia maklum, hanya boleh, kalau saya dan kawan saya hanya 2 orang saja kita boleh bertemu. Dia tak boleh lebih daripada 2 orang. Jadi adakah sepanjang tempoh berlakunya COVID-19 di UK tidak dibenarkan langsung majlis-majlis sosial seperti majlis perkahwinan, ataupun adakah ia juga dibenarkan tetapi mempunyai had-had tertentu? Okey. Kita di UK ni dibenarkan untuk mengadakan majlis perkahwinan, melakukan aktiviti keagamaan, tetapi masih diberi had untuk hanya kepada beberapa orang saja untuk mengelakkan jangkitan.
dan masih mengikut SOP yang diarahkanlah. Saya lihat anda berdua begitu aktif dalam berbasikal dan juga melakukan aktiviti kesihatan sebegitu. Tahniah diucapkan kepada anda. Cuma dari segi hubungan antara penduduk Malaysia dan juga masyarakat Malaysia di sana, bagaimana aktiviti-aktiviti yang dijalankan? Pastinya berbeza daripada tahun-tahun lepas. Bagaimana tahun ini? Okey, pada tahun ni kita memang terbatas. Kalau kita contohnya hari raya, pada tahun-tahun yang sudah kita boleh berkumpul. Tapi tahun ni kita hanya boleh say hi melalui WhatsApp, melalui Skype, Zoom. Itu sahaja yang kita boleh buat masa ni. Jadi semua acara bola, acara yang melibatkan perkumpulan itu memang tidak dibenarkan langsunglah sehingga sekarang. Sehingga sekarang, kalau untuk bermain bola, kalau tier 3 masih lagi dibenarkan. Sekarang ni London telah naik ke tier 4. So tier 4 tu memang semua tidak dibenarkan lah buat masa ni. Puan Siti, saya difahamkan anak-anak Puan Siti juga menerima pengajaran mengaji dari segi pendidikan Islam itu secara dalam talian. Boleh ceritakan sedikit bagaimana ianya dijalankan? Okey, ketika mula-mula kita dalam lockdown, jadinya sebelum ni saya memang menghantar anak saya ke sebuah pusat, maknanya pusat ini menjalankan aktiviti kelas-kelas kafa dan mengaji. Jadinya akan ada sesi mengaji secara dalam talian yang mana adanya mudirah atau ustazah untuk memantau pengajian Al-Quran anak-anak, dan anak-anak juga diberi tugasan, contohnya hafazan ataupun pelajaran melibatkan kafar, supaya anak-anak ni tak lupalah dah berada di perantauan ni. Kita kena fikir jugalah kepentingan kita melakukan aktiviti keagamaan kan. Jadi Encik Mus dan Puan Siti, saya pasti setiap orang mesti ada perancangan untuk pulang ke kampung. Jadi diakibatkan oleh COVID-19 ini, rancangan itu terhenti. Puan Mus, Encik Mus dan juga Puan Siti, bagaimana rancangan sebelum ini untuk pulang ke kampung dan akhirnya kena rearrange balik ataupun bagaimana? Syukur Alhamdulillah kita pada tahun ni sempat balik ke tanah air pada bulan Ogos yang lalu, sebelum wabak COVID ni makin teruk di sini kami sempat balik bertemu ibu bapa kita yang tersayang di tanah air pada Ogos yang lepas. Kami juga menjalankan kuarantin 14 hari di hotel yang disediakanlah. Alhamdulillah, yang penting kita dapat jumpa sekejap ahli keluarga di Malaysia. Maksudnya kuarantin di Malaysia 14 hari, di London 14 hari? Ya. Weh, lama 28 hari, sebulan sebulan saja duduk di kalau di London kita kuarantin di rumah lah. Okey, Encik Mus dan Puan Siti, apa ucapan anda untuk mungkin kenalan-kenalan anda dan juga keluarga sahabat handai tentang untuk ucapan tahun baru kita 2021? Okey, saya wakil pada keluarga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada ahli keluarga dan sahabat, khususnya dan semua rakyat Malaysia amnya. Patuhi SOP, stay at home, kita jaga kita. Puan Siti, sedikit ucapan? Okey, saya juga bagi pihak pejabat PPL JPA London memohon semua rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan kami, lebih-lebih lagi semua pelajar-pelajar kita, tidak kira di bawah JPA atau tajaan badan-badan lain, agensi-agensi lain, serta ahli keluarga di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia London. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Mus dan juga Puan Siti Sarah di atas perkongsian itu. Anak-anak juga say hi dekat Selamat Pagi Malaysia.
Say hi. Tak nampak Say hi. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Itu semua gambaran apa yang berlaku di UK dan kita doakan semua masyarakat Malaysia di sana selamat. Selepas ini tepat pukul 10 akan